Selamat pagi Ahad, anda sedang menonton Gaya Live from Home bersama panel jemputan Akasha Diana dan Zandi. Jangan segan untuk tanyakan soalan anda di ruangan komen. Kongsi video ini ke wall anda untuk peluang memenangi cenderahati berupa majalah dan baju t-shirt eksklusif Gaya Travel Magazine. Gaya Live from Home bermula sekarang, tapi sebelum itu, ikuti juga kami di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan YouTube untuk lebih banyak kandungan kembara. Selamat menonton. Hello, sekarang kita berada dalam Gaya Live. Saya ingin mengucapkan selamat datang kepada Abang Zaniza dan juga Akasha Diana. Dua orang fotografer yang memang tak perlu saya perkenalkan secara besar, memang diorang berdua sangat terkenal. Diorang adalah influencer di social media. Kita berada dalam Gaya Live episod ke-25. Dah lama gila Gaya Live tak keluar, tak bersiaran sebabkan PKP kan. Kalau sebelum ni kita punya format adalah kita berada di Pejabat Gaya Travel, tapi kali ni kita cuba buat dari rumah. So rumah saya background dia macam ni je lah. Okay, tapi Abang Zah dengan Syah tengok dia punya, diorang tetap dengan jiwa travel tu walaupun kita masih dalam rumah. Diorang berintah langsung daripada kapal terbang. Okay, dengan Syah Banza lagi lah. Kan, menarik. Okay, pada episod kali ni kita akan bercerita, kita nak bertanya dengan diorang sikit, berkongsi sikit tentang pandangan mereka tentang dunia menggunakan dari kacamata seorang fotografer. Okay, so saya perkenalkan yang pertama sekali Abang Zah, Zaniza. Zaniza ni memang sangat terkenal di Instagram especially. Beliau telah bekerjasama dengan banyak brand-brand besar. Kalau dari segi pelancongan memang dengan Tourism Malaysia, Tourism Sabah, Tourism Perak. Juga yang paling the most notable one adalah dengan Apple ya. Apple, Huawei, betul tak? Okay. Yang di bawah adalah tak asing lagi, fotografer muda, wanita Melayu yang sangat famous di Malaysia. Okay. Beliau adalah seorang duta muda Canon. Yes. Duta muda Canon, dan terakhir, tak silap saya dalam bulan 12 beliau terlibat dengan pameran KL 20 by 20. It was very successful, and last year semasa pandemik dia perkenalkan di Instagram conceptual punya fotografi, sebab kita tak boleh keluar kan, so cabaran pandemik ni sangat besar. Jadi antara benda yang kita akan tanya kepada dua orang fotografer lah. Okay, saya jemput Abang Zah, boleh perkenalkan diri sikit. Walaupun semua orang dah kenal, kita minta Abang Zah kenalkan diri sikit lah. Okay Ed, thank you. Hi Ed, hi Gaya. Lepas tu ada Akasha, sebab Akasha dia pakai spek, kita pun nak pakai spek jugalah kan. Kita pun macam travelling kena ada shade, so baru shock kita dalam flight kan. Betul. Sekejap, sekarang ni kat mana? Oh, jauh lagi nak sampai. Okay. Saya Zaniza. Saya sekarang berada dekat hometown saya di Kedah, di utara. Alhamdulillah, tapi ber-PKP tu dekat hometown lah. And then saya bertugas secara freelance juga dalam fotografi ni. Daripada hobi saya kembangkan jadikan sebagai sumber pendapatan yang kedua. And then saya bermula daripada atas dasar minat dalam fotografi ni, dengan main-main macam tu sajalah. And then suddenly daripada minat tu dia grow kepada macam boleh dapat pendapatan juga. So macam alhamdulillah. And then tapi platform yang saya mula memang Instagram. Saya memang bermula dengan Instagram. Dari Instagram tu saya get to know cabang-cabang fotografi yang lain. Tapi buat masa sekarang saya suka dalam
yang berkaitan dengan nature, landscape, itu yang saya minat lah. Travelling, lifestyle, tu benda-benda yang saya minat. And thank you juga Gaia pun kadang-kadang ada collaboration dengan saya pun di mana saya sangat-sangat hargainya. Thank you so much. Thank you juga sebab jemput kami kali ini. Saya dengan Akasa. Actually kita punya last media trip Gaia Travel adalah dengan Abanza tau. Kita pergi ke Lenggong, kita pergi ke Hulu Perak kan? Belum. Kita pergi Lenggong, Royal Belum dengan Abanza Anggrek. sekali. Yes. Okay, saya jemput Syah untuk sedikit intro. Mute. Mute. Okay. Assalamualaikum. Maybe signal tak ada dekat dalam flight tu. Itulah dia macam susah sikit sebab saya pun tak tahu kat mana ni. Dekat lagi Doha kot. Okay. Nasib baik sekarang dah okay. Teruskan. Silakan. Assalamualaikum. Thank you so much Gaia Travel for having me and Abanza for this session. Memang dah lama kita community photographer dan community traveller tak nak get some semangat balik to get together and pasal travelling kan. So a bit about me, nama saya Akasha. Saya seorang lulusan jurusan seni bina dan di situlah saya menanam minat untuk bergambar, berkecimpung dalam karya fotografi sebab masa belajar dulu selalu kena pergi site. Orang fotografer. Tak apa. Oh, okay. So dari situ saya start belajar aspek teknikal dan aspek the art of seeing. Dan masa belajar pun saya asyik banyak travel sebab saya dulu buat masters kat London. So London kan murah, alhamdulillah memang dari situ minat travel, minat tangkap gambar dan saya juga share karya-karya saya dekat Instagram. Dari situ tiba-tiba dapat orang yang dapat sambutan daripada mula-mula berkawan, lepas tu daripada orang yang saya tak kenal pun. Dari situ pun mulalah semangat untuk improvekan my work, to travel more, to share more, to inspire others to see the world basically. And alhamdulillah lepas saya graduate, saya balik Malaysia dan saya enroll dengan Canon Malaysia. So sekarang saya jadi duta muda Canon. Yeah. Okay. Actually saya ada tulis sikit pasal Syah ni hari tu. So very interesting dia punya perkembangan. Banza saya tak sempat nak tulis lagi. Aku ni siapa je. Allah, Dema. Oh gitu. Kan, humble now ni. Okay. Padahal tak apa, tak payah tulis. Google je ya, Google je. Kan, sebenarnya. Google je. Okay, sebelum tu kita punya live hari ni, of course kita santai di rumah sambil-sambil brunch kan. Saya ada ni, biskut Cik Lu ni. Biskut je lah. Tak sempat nak beli roti canai. Saya dengar cerita ada orang dah beli roti canai tadi tu. Makan minum ada. Itulah. Wah. Order je. Okay, thank you. Okay, kita punya talk hari ni, Wanza, Akasia, kita akan bercakap tentang tiga fasa dunia dalam yang terakhir ni lah, dunia sebelum pandemik, dunia yang kita lalui semasa pandemik dan juga dunia yang kita harapkan, awal aspirasi tentang dunia selepas COVID. Kita minta kalau boleh kita keluarlah daripada COVID ni kan. So betul. Itu lebih kepada harapan. Kalau boleh nak cepat. Kalau boleh nak cepat kan. Okay, kita pergi ke dunia sebelum COVID. Okay. Bagaimana kita nak kupas sikit macam mana Syah dengan Abanza ni boleh berkecimpung dalam fotografi ni. Okay. Sebelum tu saya nak cakap kepada penonton yang siapa menonton sekarang, kalau anda share dengan caption yang terbaik, anda berpeluang untuk memenangi majalah dan t-shirt Gaia Travel. Dan juga jika untuk orang-orang yang bertanya untuk segmen Q&A kejap lagi, you boleh teruskan tanya, nanti ada someone akan bagi kepada saya Q&A anda dan kita akan tanyakan kepada dua orang guest kita pada hari ini.
tiga soalan paling menarik. Tiga soalan paling menarik kita akan pilih untuk mendapat majalah Gaya Travel secara percuma. Kita akan kurir ke rumah anda. Okay. Nanti kita akan tanya pada Q&A nanti. Okay. Okay, Banza dengan Syah. Okay, macam mana boleh terdetik tu tadi, macam Syah dah cerita semasa belajar kan. Banza pula bercerita mula-mula suka-suka kan. Tapi apa dia punya orang cakap apa, the crossing moment tu, the jumping stone tu yang membuatkan betul-betul rasa macam inilah jiwa saya untuk fotografi ni. Okay, kita mula dengan Manzal lah. Tadi Mazhar dah mula dah, sekarang Syah. Okay, kita mula dengan Syah lah. Ladies first. Ladies first. Okay. Macam mana, apakah detik tu? So saya nak share sikit Saya nak share saya punya jalan cerita lah untuk siapa-siapa di luar sana yang mungkin ingin melihat proses dia. So like I mentioned, I started out as an architecture student. Masa first saya buat degree kat UiTM Shah Alam. Lepas tu saya sambung pelajaran ijazah sarjana masters di University of Greenwich di UK. So like I said, masa kat UK tu dapat peluang untuk melihat dunia. So that's when I started exploring architecture in terms of dia punya reka bentuk lagi sikit lah. So I started photographing architecture. Dan kalau korang tengok ni kan, this is some of my architecture works. Masa belajar dan lepas belajar jugalah. Tapi di situ saya dapat tangkap seni symmetry, seni lighting, seni space, skill. I learn all of these ways of the art of seeing. So if you ever want to consider nak masuk bidang fotografi, it's good for you to have a background in art. Tak semestinya you ada, tapi if you minat a creative outlet, tak kisahlah painting ke, sketching ke, fotografi ke, it helps you train your eye to see things visually and to compose a photo. So for me, architecture was the starting point. Dan lepas saya start belajar architecture tu, because you have to travel to go to the sites around Europe kan, sebab kita belajar bangunan sekitar Europe masa tu. Saya start travelling lah, dan lepas tu saya minat tangkap gambar benda lain pula selain daripada bangunan. Dan di situ juga saya mengembangkan projek travel saya, iaitu projek Karya Kasha. So projek ni was a basic thing. Saya ada buku nota, lepas tu saya tulis nama bandar tu, lepas tu saya tangkap gambar dekat latar belakang yang melambangkan kota tu. So atas tu Kathmandu, ada Hoi An, dia nampak lantern-lanterns dia, Los Angeles, this was I think St. Monica Pier, ada Tokyo, Jordan, Prague. So di situ saya mula projek ni, dan awal-awal tu dia mula sebagai something for myself, tapi bila saya start share kat social media, dapat orang dapat reaksi daripada orang, sebab orang suka tengok, sebab it's something consistent, it's something that people can see, bukan sekadar travelling saja, dia ada elemen personal di situ. And that's another advice I will give to photographers di luar sana, just keep sharing your works. Tak kisahlah you rasa orang akan dapat sambutan ke, ataupun it's very personal to you. Like the more personal it is, actually the better, sebab orang dapat a sense of your soul and who you are. Yep. Yeah. Kan Banza? So macam kalau korang nak tengok pun, I nak share sikit lah. Nampak ke ni? Macam dekat website saya ada gambar-gambar Karya Kasha yang telah menerokai beberapa negara di luar sana lah. Dan kalau korang boleh tengok kat website, dia ada Nepal, ada Iceland semua, dan ni adalah antara gambar-gambar yang diambil di negara-negara tu. So projek ni memang adalah antara satu projek yang put me slightly different than other people, because other people was just taking travelling photos and I was an architecture student and I showed that in my work. So that was one of the ways as well that I helped lah. So ni I think projek Karya Kasha ni adalah detik untuk saya betul-betul rasa, okay, this is what I really want to do in my life, this is what I enjoy doing and people enjoy it too. How can I make a living out of this? So from there, I started taking travel photos. I started tagging people, businesses, tourism businesses, brands. I started creating quality content yang orang nampak macam taklah professional mana. Sejujurnya saya cakap sampai sekarang pun saya rasa karya saya taklah macam hebat professional mana. But as long as you are doing your best and you trying to show something beautiful, I think people can connect to that and friends will like your work. So di situlah bermula minat saya.
Dari I gambar. see. Dan lepas tu, ya, sorry, nak tanya apa saya? Dah, teruskan. So lepas saya dah start tagging orang tu, satu hari lepas saya balik Malaysia, kawan saya tag saya dekat Canon punya Facebook. So Canon ada buka poster, dia cakap tengah mencari duta muda Canon. So dia tag saya, dia cakap, Syah cuba je lah. So saya macam, alah, rasa tak layak lah. You know, when you're young, you haven't really done anything yet. Masa saya baru graduate, so I was like, I don't think I can do this. And she was like, just do it. So on the last day, I did a quick video, tangkap guna phone je time tu. So masa tu kamera rosak tau. Kamera Canon rosak, so dah guna merata tempat. I guna phone, I upload je kat YouTube on the last day. And then thousands of applicants from all over Malaysia, I think 25 orang dipilih. Lepas tu kita masuk all these 8 months of training, lepas tu 6 orang dipilih. Dan this is the 6 duta Canon kat Malaysia sekarang. And alhamdulillah it's been 3 years. So from there saya menambah confidence lah, because if you're going to put yourself out there as a creative, you have to be confident in your work. So walaupun you rasa macam tak layak kan, macam try lah. So But then creative is all about beauty, and beauty is in the eyes of the beholder kan. So it doesn't matter actually if you experience or not. It's just that what people want to see is the personal touch in how you see your expression. You express what you see. Betul tak? Betul tak, Syah? Yeah. Betul, sebab sebenarnya punya latar belakang kan lain. Macam betul. pun lain daripada Syah, tapi dalam karya kita tunjuk something yang slightly different, like how we see things. Betul. So dia kalau tengok gambar-gambar Syah dengan gambar-gambar Abanza, memang nampaklah perbezaan dari segi storytelling dia, dari segi color composition dia kan. Sebenarnya I can tell kalau gambar-gambar Syah ni memang betul-betul ada jiwa feminin tu kan. Betul. Saya micro guy. Sebab dia punya lighting, dia punya colours very soft, you know. I know a lot of your photos I see very walaupun dia tak pastel tapi dia macam lebih kepada pastel tau. Saya suka elemen dreamy. Dia macam dreamy K-pop ni. Kan, elemen dreamy tu betul, elemen wonderlust yang buat orang macam best yang macam dia angan-angan kan, macam fantasy sikit lah. Yes. Untuk travelers memang suka gambar-gambar macam tu kan. Macam Abanza pula kita nampak kontras tu, sebab gambar-gambar Abanza pula lebih kepada the brightness of the colours, the explosion of colours kan. Saya suka gambar-gambar Abanza sebab kalau dia punya blue tu, the actual blue tu, so macam very very natural, betul-betul nampaklah dia punya storytelling tu kan. Sebab tu Abanza banyak berkolaborasi selain daripada Apple tadi dengan Malaysia Airlines lah kan hari tu, Celcom kan. So Abanza pula macam mana yang membuatkan Abanza boleh berkecimpung di dalam fotografi ni, Abanza? Okay, dia sekarang dah hilang nervous sikit kan. Macam tadi macam gugup macam tiba-tiba kan nak kena live macam okay. Actually saya taklah panggil diri saya ni sebagai Abanza tak panggil diri as photographer sangat pun, sebab entah rasa macam belum layak nak dipanggil fotografer. Tapi sebab memang minat dalam fotografi so macam hentam lah, tak tahu tanya. And tapi benda-benda ni semua bermula bila zaman Instagram diperkenalkan, di mana Abanza macam asal semua orang install ni weh, apa apps ni kan. So macam install lah yang dia punya zaman tu, time yang dia punya logo pun yang brown colour tu lagi kan. Betul. Camera lomography tu kan. Yes, I remember that, yeah. So install benda tu, and then ambil pun gambar bodoh-bodoh lagi, ambil gambar buat air, ambil gambar bagi makan kucing, ambil gambar daun, ambil gambar benda yang macam tak ni. Lepas tu pula color pula, segala high saturation, tarik ni high saturation semua ni, main bantai je kan. Betul-betul tak tahu lah. Rasa macam ini dah ni dah. So macam hentam post je. Tapi dalam ada akaun Instagram tu, saya mengenali community. Okay, sambil tu saya share juga. Yay! Nervous ni padahal
So, macam Banza ada cult community Instagram dia sendiri. Oh ya, ramai follow Banza ni. Jangan main-main. Kan? Banza kot. alright. Nampak ke? Nampak? Kita tengah loading. Okay. Okay ke Ed? Okay, yes. Okay, nampak Banza. Sila teruskan. Okay. Sama jugalah macam Syah, Syah suka travel. So Banza pun minat juga dalam masa travel tu. Dah try ambil gambar, tanya-tanya orang, tempat, buat research, pantai. Okay, tapi bermulanya nama Zarniza tu dalam komuniti Instagram. Di mana kami panggil diri kami ni Instagrammers. Jadi bila dah start post gambar, dah guna hashtag tu, lepas tu macam kita pun PM, weh, macam mana buat benda ni, macam ni. So jumpalah sipolan ni, jumpa dekat mana-mana tempat makan ke apa ke, sambil kat situ tanya. Okay, and then improve. Weh, jom kita join, ada group community Kuala Lumpur ni weh, ada group Putrajaya ni weh, ada group Penang ni weh, Tu ada ramai Melaka. tu. Yes, dari situ kita kenal komuniti kawan-kawan Melaka, kawan-kawan Penang, kawan-kawan Putrajaya. Kenal dari yang tadi tu lah, daripada tanya-tanya bila kenal yang kawan-kawan Penang, weh macam mana kau edit bagi gambar jadi macam ni, macam mana kau ambil gambar yang kata minimalist ni, macam mana buat gambar yang macam ni pula. Zaman tu kan Instagram kan square kan. Yep. So semua main bantai je gambar macam mana pun. And then bila dah kenal komuniti, Banza kenal pula komuniti daripada Indonesia. Jadi sebab Banza minat outdoor, minat explore, minat landscape, and then kenal kawan-kawan Indonesia. Dia orang pun macam, Banza datanglah ke Indonesia ni, nanti kita sama-sama explore, kita sama-sama lihat tempat-tempat kat Indonesia ni. Jadi ikut diorang. Dalam masa ikut diorang tu, dalam tu belajar juga dengan diorang, style diorang, ikut cara diorang. Lepas tu diorang pun macam share, okay Banza kalau mau gini, begini caranya. Dari situ Banza tambah ilmu, and then dalam masa yang sama tambah kawan, tambah kenalan. Sampailah yang macam yang korang tengok sekarang ni dekat skrin, yang tu adalah perjumpaan kawan-kawan Instagram, di mana mula-mula sekali dianjurkan oleh Instagram headquarters itself. So dia orang panggil benda ni WWIM. So Worldwide Insta Meet. WWIM. I am for Insta Meet. So sekarang dah kurang lah nak dengar. Tapi actually tiap-tiap tahun ada. Tapi sejak pandemik ni, inilah impak daripada pandemik ni, langsung kami tak boleh nak gather. Kalau tidak, dia orang memang jemput setiap tahun. Yang paling aktif Indonesia lah. Singapura, Thailand semua ada juga. Diorang pun ada buat gathering diorang, tapi tidak seramai yang Indonesia. Macam mana yang korang boleh tengoklah. Kalau nak group foto pun tak boleh nak group foto kat atas pentas. Kena group foto pakai drone, buat bentuk Instagram lah apa ke. Jadi yang kami jumpa kat situ lah, macam sebelum ni kita just tahu, you Akasia Diana ke? Oh hi, saya Zarniza. Time yang Worldwide Insta Meet lah. Di kalangan kami panggil Worldwide Insta Meet ni Hari Raya Anak-anak Instagram. Hari Raya Anak-anak Instagram. So dari kenal diorang komuniti ni lah yang buatkan Banza macam improve sikit-sikit, bertukar-tukar dengan diorang. Lepas tu diorang pun bawa explore tempat diorang. Kat situ membuatkan Banza berlatih untuk hasilkan gambar yang better. Sebab saya bukannya belajar dari jurusan fotografi apa-apa pun, tapi sebab minat kan. So itu permulaannya saya. So dari sini jugalah belajar mendapat minat untuk travel, betul? Betul, dari sini saya mendapat minat untuk travel, macam start travel sendiri, simpan duit, and then post gambar. Bila dah post gambar pula, tiba-tiba di-approach oleh airline sendiri, macam Malaysia Airlines, AirAsia, and then di-approach tu suatu yang macam, oh my gosh, company besar kot, dia orang approach kita kan. Dia orang approach pengiktirafan kan. Jadi macam dia approach pula, and then berbayar pula. So macam Alhamdulillah. And then kawan-kawan yang
mungkin yang macam travel vlogger, macam kawan-kawan saya yang travel vlogger, dia orang cakap Banza cubalah try dengan agensi tourism, dia orang ada je tu buat program-program ni. And then Banza cakap macam saya pemalu sikit nak approach ni, tapi saya tahu ada kawan-kawan saya yang introducekan saya pada agensi tourism beberapa negara ni, di mana saya ucapkan terima kasih kat korang. Love you. Okay, itu adalah dunia fotografer, dunia sebagai seorang fotografer Avanza dengan Akasia sebelum pandemik, betul tak? Betul. Daripada seorang BBNU. Yes, boleh katakan BBNU. BBNU newbies from zero to hero lah. From zero. Kita tak tahu apa-apa pun. Tak tahu pasal fotografi semua kan, and then from that you develop the skill, you learn the special techniques apa semua kan. Tapi based on pengalaman saya dah try dah kamera, tapi macam saya tak mampu nak jadi macam Akasia sado-sado angkat kamera, saya tak mampu. So saya memang Banza memang fokus kat phone, sebab phone senang je, keluar daripada poket, point and shoot. So sampai sekarang saya macam okay lah, aku ambil gambar dengan phone, dan memang saya gunalah iPhone. Boleh Banza, Canon senang je guna. Jadi senang guna tapi berat kan. Maksudnya dalam dunia fotografi sekarang ni kita ada dua jenis fotografi lah. Segmen, panggil segmen ya. Satu fotografi yang menggunakan kamera, the actual camera. Satu lagi kita panggil mobilegrapher lah, yang menggunakan kamera daripada phone. Itu yang datang istilah mobilegrapher. So adakah mobilegrapher ni wujud disebabkan social media? Ya, saya rasa saya bersetuju dengan pendapat tu. Dari social media timbul, rasanya diorang pun macam Banza lah, macam sebelum nak jump tu kamera, tak apalah aku pakai phone dululah, ambil gambar pakai phone, macam mana tahu apa rules untuk fotografi, guna phone dulu, sebab basically sama aja dia punya rules tu semua tu kan, cuma device yang kita guna tu berbeza. Macam saya dah guna kamera, dan saya pun guna phone. Pengalaman saya guna phone ni sebab saya pernah kena marah banyak kali juga time-time bawa kamera, ambil gambar orang kena marah, masuk tempat ni kena marah, masuk sini nak kena bayar extra kan, bawa kamera kan, dan Syah kan, tempat-tempat betul juga kalau masuk Samsung Taman Negara ke apa semua protected area, memang sometimes kamera kena bayar kan, tapi phone tak kena bayar, tu pelik kan. Yes, jadi macam aku masuk dalam poket aku. Dari segi carrier, dari segi building carrier, mobilegrapher dengan fotografer, ada ni tak halangan atau ada spesifik carrier yang sesuai tak? Macam Syah, kita faham sebagai seorang arkitek dan sekarang lebih kepada kerja-kerja kreatif kan, kamera tu memang sangat penting, betul tak? It's essential untuk you punya career building kan, to improve your products, end products semua. Kalau mobilegraphy ni selain daripada untuk social media, adakah mobilegraphy juga ada career dia sendiri? Ada tu, dan akan jadi lebih bagus, lebih baik kalau tak ada pandemik lah. Tu pendapat personal saya. Sebab based on pemerhatian saya kepada jenama-jenama phone yang pelbagai ni, diorang ada bajet untuk mempromosikan brand-brand diorang. Jadi diorang akan approach kepada pengamal-pengamal sosial media yang menggunakan phone sebagai device nak ambil gambar, di mana setiap projek tu berbayar. Jadi tentang kadar tu terpulanglah masing-masing how you nego dengan pihak diorang. Jadi kita boleh setujulah kot dia memberi sumber pendapatan juga. Sumber pendapatan. So maksudnya kena lebih lagi lah. Maksudnya adakah dari segi klien sekarang ni, diorang boleh terima tak kalau contohnya macam fashion industry, wedding photography kan,
diorang boleh terima ke mobigrapher datang bawa phone saja bila datang kerja? Sebab macam cameraman, I remember masa I pergi ke Jepun, pihak berkuasa kat sana yang jemput kami datang kan masa tu, dia tanya sebab okay lah, day first kita orang sampai, kita orang tak pakai phone sangat, tak pakai kamera, kita orang tak keluarkan kamera lagi, tapi diorang Pakai persoalkan kita orang pakai phone dulu sebab phone punya kamera that time is it was like 3-4 years ago je. So gambar memang pun dah cukup kualiti dah. Malah gambar-gambar daripada phone pun dah pernah menjadi cover gaya travel. Kan? So tapi kami dipersoalkan kenapa pakai phone saja, kenapa tak pakai kamera kan? Jadi klien ada Abang Zaf. Kalau you soal I macam tu, I macam ni je. Macam tu. Kan? Okay Syah. So macam I think if you really want to get a bit more serious about it, investing in a good camera is really is the next step lah. Sebab for me, the reason I started guna Canon pun sebab nowadays you can get really good cheap quality cameras that are also lightweight. Macam sebenarnya di EOS R pun boleh, M50 pun, dia ni adalah kamera yang boleh buat macam-macam dan it is within a certain budget for beginners yang korang dah boleh guna. Lepas tu lagi pun with Canon, because you have the camera, you have the software to edit because Canon has DTP. I mean orang biasa guna Lightroom, Photoshop kan, so ada sistem di situ. Dan towards the end pun diorang ada printer Canon. So macam sebagai fotografer yang kalau korang nak mengembangkan lagi your knowledge of the industry, of the workflow, you can start with the camera. Commercial, that's Not just commercial, personal pun boleh sebenarnya, and printing. Macam dulu otak-otak saya cakap, a photo is not complete until you print it. Tu zaman dulu lah. Tapi I rasa even Banza pun dari segi mobigrapher boleh nampak gambar Banza di print rasa macam push. Macam puas hati dia lain macam. betul. Not just on a small screen. And camera sekarang pun ada banyak lenses that you can explore. So dia ada macam a bit more, a next level punya exploration in your art lah. That's my Syah. Untuk beginner lah, kita nampak sekarang dekat dalam komen-komen ni kan, banyak yang saya adalah pelajar tourism dan berminat dengan gambar. And then ada yang tanya, travel photography sounds like an expensive hobby. Okay. Kan, sounds like an expensive hobby. Is it expensive? That's expensive. Okay. For newbies okay. Kita pergi ke kamera dulu sebab Syah lebih suka dengan kamera kan. Okay. Boleh cerita sikit tak? Okay, basic knowledge apa yang kita kena tahu kalau kita nak pilih the right camera ke? Macam saya SLR saya tak reti. Memang tak reti langsung. Saya buka, bagi saya SLR, saya terus macam apa benda ni kan. Memang jadi botak lah saya kalau saya kena pakai SLR kan. Tapi saya pakai mirrorless camera. So saya rasa mirrorless tu adalah lebih senang daripada SLR, tetapi dia lebih advance daripada compact. Adakah tepat saya punya perception tu? Dia macam mana nak cakap, obviously different camera ada different penggunaan dia. So dari segi yang paling basic nak cakap, mungkinlah mirrorless is in terms of complexity untuk gunakan, walaupun lah pada saya dah tak kompleks sangat lah. I think mirrorless would be somewhere in the middle lah. So compact camera yang macam point and shoot, yang digital camera yang kecil-kecil itu memang senang nak guna. It's what you pick up, you point and shoot. And banyak orang guna kamera tu pun untuk buat vlogs, video-video apa-apa sebab senang nak bawa ke mana-mana. Sekarang mirrorless punya teknologi dah boleh lawan SLR sebenarnya, sebab saya pun sekarang guna mirrorless, saya guna Canon EOS R. SLR orang selalu takut sebab dia berat. Tapi mirrorless sekarang ni, mirrorless sebab fungsi dia dah nak dekat sama macam SLR, dia lagi ringan tau sebab dia tak ada yang dalam dia punya cermin tu sebab dia mirrorless. So cermin tu yang buatkan berat sebenarnya. Oh, so maka sekarang, dipanggil mirrorless sebab tak ada cermin dalam tu? Yes, DSLR has this, macam mana nak cakap, dalam dia ada the mirror that projects from the lens light. Lampu tu betul masuk lens lah, that's what it is basically. Tapi mirrorless tu dia punya software technology. But you get almost the same product sebab boleh tukar settings dia in detail. So I think and nowadays pun tengok jenama-jenama lain pun banyak dah start develop camera mirrorless. So it is the way to go. Macam Canon pun dah develop the RF system.
Sebab mirrorless ni body camera mirrorless dengan body camera SLR lain. So lens yang diorang guna lain untuk dua-dua. So bila korang nak, so sekarang Canon pun dah develop lens untuk mirrorless. So, lagi senang untuk guna mirrorless dan dia sangat-sangat ringan. Contohnya lens 70-200 yang biasa gedabak tu untuk DSLR lama memang panjang ni tau, nampak ke panjang ni. So macam dah lah berat nak bawa pergi travel pun susah sikit kan. Yeah. Tapi untuk mirrorless dia pendek ni je, lepas tu ringan. Dan kamera tu saya bawa pergi shoot untuk volunteer dengan Cinta Serial Malaysia dekat Jordan. So senang je lah bawa ringan shoot and you get the same quality. So trust me when I say that the technology for cameras is really improving and it's getting cheaper. And if you can invest, it's getting there. Yeah. Okay, so berbalik kepada tadi, kalau saya ni seorang newbies dan saya nak belajar tentang kamera ni, yang mana saya kena start dulu? Of course lah, Sebab telefon dulu. Telefon dulu. Kau dah Telefon faham konsep kau nak ambil macam mana, cara kau nak ambil, baru kau jump kepada mirrorless. Okay, sabar ya. Saya rasa untuk nak latihkan the soft side, the soft skill, the art of seeing, kalau if you really can't afford it, memang boleh. Actually phone sekarang pun mahal kak. Boleh lah guna phone. Macam phone senang lah. You train to see the colour. Phone mahal phone you guna tu berapa? Ha? Ya, kan. Okay. You kept on talking about the art of seeing. What is the art of seeing ni? Abang Zah, you using the art of seeing juga? Guna, tapi cara I melihat daripada hati yang gitu. Sama lah dia. Sama. I think macam mana nak define dia ada macam, katakanlah dalam any situation, katakanlah you travel, you shooting portraits, you shooting food or something, you akan survey the scenery, you akan survey konteks tu. Lepas tu akan ada satu detik yang you macam tergerak hati ni, macam oh my god, that looks so amazing. Tak kisahlah sunset ke, bangunan ke, orang ke, makanan ke. You akan nampak macam oh my god, this is the moment that speaks to me and that's the moment that you nak tangkap. Okay? Betul, setuju. Cara you nampak moment tu sebab you rasa dia menggerakkan hati you, that's the photo you take, and bila orang tengok pun, orang pun akan rasa tergerak because it comes from you first. So guna hati lah, that's what Abang Zah said. Because that's the moment that connects to you. So that in the end, the art of seeing is actually art jugalah in the end. So that means kalau saya ni tak ada jiwa art tu, memang tak dapat lah. I rasa semua orang dalam dunia ni pernah mengalami, boleh pergi mana-mana betul mengalami situasi yang macam lawannya, bestnya, oh my god, this is so amazing. Yeah. And if you listen to that and pay attention and observe apa sebenarnya yang buat you tergerak hati tu, and if you can shoot it, that's the art of seeing, that's the photo. Tapi saya selalu je tengok tempat cantik, tapi bila saya ambil gambar tu, tetap gambar saya sendu. Okay, the art of seeing ni, boleh tak kalau newbies ni nak develop benda tu? Is it possible to develop or to learn? Of course. Bagi Banza lah untuk nak develop tu, instead of kita hanya tahu melihat benda tu cantik, kau tambahlah dulu ilmu dari segi macam mana you nak letak subjek, macam mana you nak do the framing, and then macam mana you nak arrange dia punya composition. So you just sekarang ni kita banyak, kita boleh tengok YouTube, boleh just Google, boleh apa-apa. Okay, dah tahu dah sikit, dah tengok contoh dah tu apa-apa ni, baru go kepada kat tempat macam Akasia cakap tu, sampai cantik weh, okay sekarang aku kena ingat balik yang info-info yang ajar macam mana nak arrange subject ke, composition ke, apa semua ni, and then baru you dapatkan you punya gambar yang you nak. Instead of you rasa tempat tu cantik and then you just snap, mungkinlah cantik, still cantik, tapi kena add on sikit lah, tambahlah gula, letak limau sikit ke. Okay. Of course fotografi juga dan mobilografi juga, dia ada technical aspek dia sendiri, betul tak? Betul. Contohnya macam tadi tu ada framing, ada composition, ada lighting, ada yang paling saya kerap dengar adalah rule of third. Adakah this technical ni sangat penting untuk kita menjadi seorang fotografer untuk mendapatkan satu end product yang cantik?
I Ya. rasa I think as a basic knowledge, you Yeah. kena tahu macam mana nak pasang kuali, macam mana nak letak minyak, macam mana nak letak makanan dalam kuali. I see. Lepas tu barulah you boleh tambah ragam-ragam, you tu tambah garam semua. Dia macam you have to know the basic rules in order to break them, to be more creative. What So are the macam basic rules? So ada banyak like you mentioned rule of thirds, the golden ratio, how to balance lighting, composition, framing. Sekarang ni macam ada banyak sangat resources kat luar tu dan tak semestinya fotografi juga. Tengoklah works of art, tengoklah movies, tengoklah Yeah. video yang dia bedah gambar. So you boleh dapat inspirasi. Inspirasi is everywhere and it's something that really helps. Okay, masih lagi berada dalam dunia sebelum pandemik, okay. Kita pergi ke pelancongan sikit, travel sikit. Kan? Okay. Mana Banza? Belum sampai lagi lah. Nampak lagi. Okay, bila kita travel ni kan, kita selalunya benda adalah ad hoc je, kan? Benda yang macam kita berada dalam the moment and then kita nak enjoy the moment in reality, in physically, tapi dalam masa sama kita nak capture juga moment tu kan. Macam mana nak dapatkan that yang rasa macam nak capturekan the moment tu macam on the spot. Kadang-kadang kita we only have like say 10 second of the moment je. How perlukah kita mempunyai kamera yang betul-betul berkualiti untuk make sure kita capture the moment? Yalah, so let's say 10 second kan. Kita contoh kita pergi Bromo kan. Kita dapat momen matahari tengah terbit tu kan, macam dia punya kawasan gunung tu kan berkabus teruk tu kan. Macam lawa gila kan dari pagi kan. So macam mana kita nak dapatkan which is the right moment dalam masa berapa saat tu je? Adakah memang perlukan skill juga ni? Skill tu add on lah kan, of course. Kena ada lah juga, takkanlah kau nak tekan unless lah kau super power ke apa, boleh lah kan. Tapi bagi Banza untuk tempoh masa yang terdekat tu takkanlah tak boleh luangkan sedikit masa untuk buat research. Sebelum nak pergi tu, buka je Instagram. Tekan kat Instagram tu. Kita tengok dekat hashtag. Okay, nak pergi Bromo. Okay, tekan je hashtag Bromo. Yeah. Tengok apa contoh-contoh yang orang dah pergi Bromo ambil gambar macam mana. Okay, and then screenshot ataupun kat Instagram ada function save. So tekan save kat situ. Yeah. And then letak dalam satu folder Bromo. Ni angle ni. Kalau Banza macam tu lah. Dah ready dah kita punya pre-visualize tu dah ready, siap-siap dah tengok. And then dah sampai, dah travel tu, tunjuk pula dekat driver. Biasa kita pergi Bromo, kita kena hire jeep driver kan. So kita bagi tahu, Mas, saya mau yang kat sini, saya mau sampai di sini supaya bisa lihatnya gini, mau gunungnya di sini, gini kita tu. Okay, dia pun ya. And then kau ready lah, tips sikit, biasa kan. Ya. And then dah dia bawa, okay, Bang Nizar udah sampai di sini. Ya, okay, sebab kita nak pergi banyak, tak boleh lama-lama kan. Betul. So dia dah stop situ, kau dah nampak, okay, sambung macam dalam Instagram, okay. And then kau buatlah set up cara kau punya pula nak ambil gambar macam mana, nak suruh member kau loncat ke, tendang pasir ke, ataupun kalau betul-betul nak ambil landscape yang tanpa ada subjek, tanpa ada talent ke apa ke, ready kamera kat mana, snap, tap. Ada kuda, cepat-cepat berlari tu normal weh ambil gambar. Lepas tu urut dada. Nak kejar kuda je pun. So daripada apa yang saya faham lah, kalau macam Banza memang betul-betul masa susun itinerary tu memang dah tahu dah. Dah plan dah nak ambil gambar macam mana, waktu berapa, pukul berapa. I see. Macam Syah adakah buat benda yang sama bila nak travel tu? Betul. I think with travelling, sebagai fotografer travel, you akan get used to masuk dalam situasi you tak boleh control sangat sebab the weather. Kadang-kadang itinerary pun you susah nak control kan, tapi dah tahu. So I think untuk mana-mana fotografer, preparation is key. Kalau audience lah, kalau korang tahu kat Netflix ada satu dokumentari ni,
I think Chasing Light, I think it's called. Dokumentari tu follow beberapa fotografer dalam journey diorang untuk menangkap gambar. Ada some travelers, I think Richard Ianson is one of them. Kalau korang tengok cara diorang prepare macam mana, diorang dah tengok timing, diorang tengok charta langit, weather macam mana, diorang dah prepare equipment, nak set up kamera macam mana, and this is done before the trip. So if you want to get to that level, memang preparation is key lah. Bukan sampai sana macam, weh lawa gila, dekat-dekat, lepas tu balik macam, alamak kenapa tak dapat shot ni. Salah time pula kan. Salah time. Tapi the thing about travel photography kan, serius saya cakap, you cuba usaha untuk dapat, sometimes dia banyak tunggu je, you tunggu for that sunset moment, you tunggu untuk kuda lalu, you tunggu untuk burung lalu, that moment tau. Dan kadang-kadang sebenarnya even for, I think even Abanza pun pernah, you don't get the shot because the moment doesn't come, the moment isn't there. So don't think that it's your fault. So you just have to get used to it because sometimes memang you don't get the shot and it's okay. Yeah. It's basically okay. Tak apa, Okay. kalau tak dapat shot pun tak apa, tapi you just enjoy yourself. Sebab bagi Yeah. Banza, tak semestinya korang pergi tu sebab nak ambil gambar tau. Tak semestinya. Kadang-kadang you just need to enjoy the vibes over there tu. Yes. Just enjoy. Yeah. Okay, sebelum kita pergi ke next one, sebutkan satu destinasi yang betul-betul you all paling suka sekali sebelum ni, travel dan fotografi. I mean, you all ambil gambar dan destinasi tempat yang paling you all suka sekali sebelum ni. Mazhar? Oh saya, bagi yang saya suka, Ed tanya satu kan. Satu je. Saya nak cakap yang kalau rasa satu. yang mempengaruhi terus hidup ni, yang macam the highlight of my life. I been yang boleh cakap Saya dengan kena bagi dua. proudly. Kena bagi dua. Kena bagi dua. Bagi dua. Okay, dua. Fine, dua. I think kalau kat Malaysia Sabah, antara Sabah Terengganu lah Sabah. I think Sabah has so many beautiful hidden gems. The sunset in Sabah is beautiful. Kalau korang nak tangkap gambar portrait ataupun culture, Abanza pun ada kan tangkap gambar. Sebab kita pergi Sabah sama-sama kan. Sabah is one of the best places to go if you want to explore photography in Malaysia. Outside of Malaysia, for me, I rasa Iceland. Tak ada lawan. Iceland. Nice. I thought Diwali je Iceland. Yeah, I sampai sana cek Syarul. So Banza? Tak jumpa. I Hello. nampak gambar Syah yang ambil gambar, tapi tu kat Padang Pasir Syah, yang ambil gambar mata bintang-bintang tu. Tu kat Egypt. Okay, kalau Banza, Tunjuk gambar. mana yang ni kot favourite. Ni Ini Roy belum. yes, Roya belum. Banza pernah je pergi luar negara, beberapa tempat, Japan lah, apalah, Morocco lah, Turki, semua pernah explore, and then even Australia buat untuk tourism dia orang semua tu. Tapi baru-baru ni yang dapat peluang pergi Roya belum tu membuatkan they feel dia sampai ke rasa macam no, I need to repeat to this place. Sebab satu, kau punya kau dapat feel kesegaran oksigen kat sana tu, macam segar gila udara, dan dengar bunyi burung, dengar bunyi air, dengan mungkin Roya belum ni tak ramai orang pergi. So tasik dia tu, dia punya tenang tu sampai kau boleh suluh muka kat dalam air pula. Even korang boleh tengok dalam gambar tu kan. Mazhar ambil dengan iPhone je pun still lagi boleh nampak reflection orang tu tengah betulkan jala dia dekat air semua. Selain daripada kau dapat explore untuk bunga Rafflesia tu, sebab seumur hidup tak pernah tengok. Padahal dah tahu pasal bunga Rafflesia ni bunga terbesar dalam dunia daripada zaman sekolah rendah dah tahu dah, tak pernah. Tapi bila time yang dapat jumpa depan mata tu sendiri, dapat tengok depan mata tu sendiri, tu bagi saya macam the effect sampai hari ni macam no, I need to go. Nak kena pergi lagi, nak kena tengok. And then kalau gambar yang kiri sekali tu pagi-pagi sunrise,
tak sangka pula this orang asli dia tengah nak menjala ikan dia sambil dia duduk kayuh rakit dia semua tu. So kebetulan dapat beruntung lah untuk dapat shoot dia time tu. So tu satu, sebab kita boleh bagi dua kan. Okay. Yang kedua, Indonesia. Kalau dalam gambar ni yang nampak kaki tu, okay, yang nampak kaki ada bukit, ada kereta lalu tu dekat satu kawasan ladang teh dekat Bandung. Di mana gigih kami pukul 4 pagi gelap-gelap pasang hemok dekat Bandung. Tapi dia outskirts sikit lah. And then Penggalengan kot tak salah nama tempat dia. And then pasang hemok di antara dua pokok, dah ready dengan kopi semua, dah bawa air panas semua ni, and then buat kopi sambil menikmati sunrise, and then hirup udara segar dekat kawasan ladang teh, dan tengok kereta lalu. Saya sukalah Bandung sebab sana saya ada kawan-kawan yang ramai kawan-kawan Instagramers, and then saya suka scene kopi sebab bila kita cakap tentang travelling tak semestinya tentang tempat yang kita pergi tu sebab nak ambil gambar je. Bagi saya suka culture, saya suka people kat situ. And then saya suka coffee hunting, makan kat sana macam wow. So dua tempat tu kalau boleh memang saya nak repeat balik lah lepas pandemik. Okay, saya rasa cukup dulu dunia sebelum pandemik. Okay, sekarang kita pergi ke fasa dunia semasa pandemik ni. Okay, yang kita tahu itulah saya dari industri pelancongan sendiri memang walaupun kita orang media tapi kami tak dapat bayangkan pengusaha pelancongan sendiri memang sangat terkesan, especially dan kebanyakan daripada kita merasakan pelancongan a little bit being sideline kan, dari segi sebarang penambahbaikan, plan apa semua kan, untuk exit plan apa semua kita masih tak tahu apa strategi semua kan. So kepada fotografer, okay, kita nak tahu sekarang ni daripada kacamata seorang fotografer Akasia Diana, seorang mobilografer Abang Zaniza, dunia yang kita lalui sekarang ni dalam pandemik ni, cabaran, macam mana stay inspire kan. Macam Syah kita nampak, yang saya nampak Syah lah, dia punya macam mana dia buat projek yang macam saya cakap tadi tu kan, impression conceptualization kan, conceptualization fotografi tu. So boleh berkongsi sikit tak dengan kita macam mana daripada kacamata you all? Dunia time pandemik ni so alamak, dia dah nangis lah. Dia tadi nangis. I think sebagai seorang kreatif lah, tak kisah dalam bidang fotografi anything, you have to find a way to adapt to the surroundings kan, and use your creativity untuk find a way to keep going lah basically. Macam memang tak ada siapa akan sangka COVID ni, and sejujurnya saya cakap tahun lepas pun memang macam bulan 5 tu ada buntu dah macam ya Allah. Macam kita nak buat apa ni kan, macam what are we gonna do, sebab kita rasa semua, all of us, the three of us dah biasa being in the travel industry. Kita pergi berjalan sebulan sekali lah paling minimum kononnya kan. Betul. And you dah miss that feeling of exploring, of being inspired, of seeing something new. One of the ways I started coping was selain daripada travel photography, which was dah tak boleh buat dah, saya juga berkecimpung dalam fotografi lain-lain. So saya did a bit of product photography, a bit of food photography, carilah klien sikit-sikit. And I think that was one of the ways where I dapat klien jugalah, do a bit of that. Tapi selain tu sebab saya rindu travelling juga dan saya nak share dekat audience lah. One of the projects I did last year was this market, di mana saya duduk rumah sebab masa lockdown tahun lepas memang tak boleh keluar mana-mana kan. Tu baru lockdown dan macam tak boleh keluar mana-mana. Saya start dah nampak dah bayang-bayang landscape kat dalam kepala kan. So saya cuba buat tu di rumah. Kalau saya tengok ni nampak macam Abang Zah sini kau apa? Ada macam quiz kan.
Bazar? Dengar? Bazar rasa ni gambar apa? Okay, yang mana? You nampak ke skrin saya? Tak nampak. Oh tak tak nampak skrin saya? Nampak ke? Tadi dah exit share tadi. You need to reshare your screen. Oh, exit share. Sorry. Okay. Share. Can't share screen. Oh, I can't share my screen. I don't know why. Sekejap Nampak tak? Okay, now it's coming. Okay. Oh yes, I remember this last year. Yes. Last year. So hopefully this pun dapat lah. So It really reminds me of Switzerland, snow that time, winter, ada Yeah. lake. Rindukan. Padahal sebenarnya Macam National Geographic je aku nampak. Kan. padahal sebenarnya dia adalah tepung, kopi dan Oh, see, kat it's belakang tu. kreatif betul kan? So I did this home project guna kamera kat dekat rumah Canon EOS R. Lepas tu main tangkap je lah sebab dah rindu sangat. Lepas tu ni pula nak cuba mendapatkan macam Arizona, macam kat Utah kan, macam Canyon gambar gitu ya. Itu sebenarnya apa tu? Kain ke? dia sebenarnya Oh. Wow, interesting. Yeah. So you main dengan composition, you main dengan lighting. Yang ni I shoot masa sunset, so nampak lah. And then ni macam aurora Iceland. Aurora. Borealis, yes. Nampak sebiji Yeah. And sebenarnya tu efek betul bukan efek Photoshop tau, sebab nak dapat gambar ni saya guna pencil case ni. Kalau korang nampak kat bawah ni, dia pencil case yang shiny tu je. So you letak kat depan kamera, lepas tu you shoot je lah, carilah efek highlight dia. Lepas tu Bazar ingat you guna macam tudung kilat-kilat ke apa, buat macam tu. tu pun boleh. Tapi nak nampakkan macam aurora kan. So you get that effect. So this was one of the projects that I did last year. Sebenarnya ada lagi banyak gambar dalam series dia. Macam ni macam pyramids, guna sejadah. Lepas tu ni guna yoga mat dengan bola pingpong, nak nampak macam sculpture dekat park gitu. Lepas tu ni nak nampak macam glacier. So this was one of the ways where I tried to stay creative lah. Memang sejujurnya saya cakap tak senang because you have to get over the mental barrier because we're still used to be out there all the time kan. So I rasa if don't pressure yourself too much, just start slow with what you can do, apa yang around you, to just keep going. So macam Banza ada projek apa-apa special yang Banza buat ke sepanjang pandemik? Okay, kejap. Sorry, macam dia. Alright. So, apa tu, dia punya oxygen level kat dalam jet ni macam Oh. Okay, nampak ke? Nampak. Nampak. Okay, pedulikan dia punya tajuk tu, tips tu tak betul pun sebab last minute buat slide. So biasalah tak sempurna. Okay, pada waktu pandemik, Banza ada dapat tugasan yang nak kena buat gambar bertema Chinese New Year. And then pada waktu tu kita memang tak boleh nak pergi rentas negeri ke, macam Banza kan suka pergi out of Kuala Lumpur kan, ambil gambar semua, tapi sebab tak boleh, Banza nak kena buat juga tema Chinese New Year. So I beli tanglong, and then I ask one of my friend untuk pakai, kau ada t-shirt merah tak? Pakai t-shirt warna merah tu, so kita shoot kat depan KCC. Padahal tak boleh pun masuk KCC sebab tidak dibenarkan. So one of my friend, dia macam just park kat depan, dia tunggu dalam kereta, kami berlari kejap dekat depan KCC ni betul-betul. And then within dalam 5 minit je, sebab tu saya guna phone, sebab senang nak macam keluar phone tanpa orang shot apa-apa. Dan saya pun terus point and shoot guna iPhone, ambil. And then sama juga dengan temple yang korang nampak gambar kat tengah tu pun macam tu juga. Member tunggu dalam kereta, okay 5 minit, jom Zaz turun, lari, berdiri kat depan tu, Mazhar ambil jarak, kereta tak ada kat belakang, Mazhar pun snap, and then jadilah gambar tu untuk Chinese New Year punya team. And then yang kanan tu sebab biasanya kalau perayaan kan ada acara macam salam, wish, bagi ampau. So sebab
tema dia Chinese New Year, and then tak boleh pula nak berkumpul ramai-ramai, bersalam atau balik ke kampung ke apa ke. So buat konsep virtual call macam ni, video call tu, and then ambil gambar diorang ni wish kawan diorang Chinese untuk selamat tahun baru Cina. So tak kisahlah pandemik ke apa ke, you kena fikir juga macam mana you nak create content. Sebab Manza nak kena create content kan. Ya. So dari segi maksudnya masih ada lagi lah rezeki lah sepanjang pandemik ni ya Bang Zah. Tapi kena fikirlah macam mana nak bagi solution. Takkan you bila klien approach you ke apa, you nak cakap no kan. So mestilah you macam dengan keadaan kita ekonomi pun tak apa okey ni, so just say yes and then try fikir how. Macam mana nak settlekan, macam Syah buat tadi kat rumah, dia nampakkan suasana kat tempat yang betul-betul kat luar negara tu, tapi dia just guna benda apa yang ada kat rumah. Macam Banza keluar jugalah, walaupun tak boleh keluar tapi keluar juga, tapi dekat rumah, belakang rumah, merentas negeri just kawasan persekitaran within 10 km dengan rumah, and then berhenti kejap ambil belah, berhenti kejap ambil belah. Macam tu lah yang kita kena ikut SOP lah kan. Okay, saya dah dapat reminder ni 10 minit lagi ni. Alright. Itu dia cabaran yang kita dah dengar daripada fotografer dengan mobilegrapher, Banza dengan Syah. Ini dunia semasa pandemik kan. Okay, sementara itu untuk siapa yang tengah menonton Facebook Gaya Live sekarang, jangan lupa teruskan memberi soalan-soalan sebab ada wakil daripada Gaya Travel sedang memantau soalan-soalan yang terbaik untuk kita tanya kepada dua orang guest kita pada hari ini. Okay, kita pergi ke last topik iaitu dunia yang kita harapkan selepas pandemik. If you yourself pun ada exit strategi you sendiri, okay, cuba kongsi sikit dengan kita nak pergi mana, nak buat projek apa yang sangat harapkan selepas pandemik. Bolehlah Syah ke Banza ke? Banza ke? Banza. Okay, untuk lepas pandemik ni, kalau boleh nak macam biasa, nak boleh first of all of course lah kita minta nak merentas negeri dulu kan, supaya boleh siapkan tugasan-tugasan. Sebab saya pun dapat tugasan untuk nak kena ambil gajah lah, ambil gambar gajah. Tak pernah seumur hidup aku ambil gambar gajah, so nak kena ambil gambar gajah lah. Ambil gambar gajah dekat zoo ke ataupun dekat Sabah. Dia macam spesifik gajah, Sabah, which is pygmy elephant. Sabah lawa weh kau pergi Sabah. Rindunya Borneo punya part kan, Sabah Sarawak. Dekat 2 tahun dah tak sampai. Yep. Dan sekarang ni sebab kita kengkangan dengan MCO, which kita faham tak dapat. So kita terima. And then hopefully dapat teruskan balik lah. Sebab minat untuk travel dan juga explore, ambil gambar. Faham. So saya Syah? Syah, kalau boleh memang pendek cerita, the first place we can go is dalam negara lah. So memang kalau boleh saya nak pergi either Terengganu atau Sabah, nak kat gambar. Tiu. Betul, tapi Terengganu kan color-color, warna-warna kat Terengganu tu, warna boat dia, warna sunset dia, warna makanan dia, sangat rich juga. So I want to do a project where I can take photos there. Tapi selain tu, memang saya rasa selepas ni travelling memang agak susah to go back to where we were before this. It will take, I think, a couple of years till all of the countries around the world are vaccinated or reach a certain level of safety. Tapi if you guys have money now, there are so many offers from domestic hotels or domestic packages or even international packages yang boleh bagi korang harga murah. Lepas tu jangka dia macam within, korang boleh pergi in the next 5 years. So if you want to invest in that, please do. Sebab I rasa ada je orang offer trip di Switzerland macam murah je sekarang ni. Tapi pergi nantilah. That's okay too. But yeah, Terengganu is one of the places that I really want to go. But sekarang alhamdulillah at least dapat sikit duit lah sebab dah tak berjalan sangat kan. So nanti jimat lah.
Kan? Yeah. Dan peranan kita lah nak bantu promosi kita punya local places kat dalam Malaysia ni kan. Betul. Tunjuk segala yang best pasal kat Perak, tunjuk yang best kat Terengganu, tunjuk yang best macam main kampung Kedah. Korang dekat mana? Dekat mana-mana lah. Macam Bazar sekarang kat Kedah, saya sekarang kat Shah Alam. Saya tangkap gambar sunset je sekarang, nanti saya post. Sama lah, sebab sekarang musim padi tengah menghijau, so on the way nak pergi market tu dah macam okay stop nak nak kena ambil gambar padi ni jap, so gigih best untuk lah. buat store nak simpan. And then sekarang ni trend Instagram reel pula, jadi ambil simple shot guna iPhone. Tu salah satu sebab saya masih kekal dengan mobigraphy ni sebab tu lah, sebab saya nak ambil gambar, lepas tu saya nak buat video yang cepat, dan saya guna iPhone saya just macam untuk ni. So hopefully kita dapat travel dalam Malaysia dulu kot sama-sama. Ya. Okay, sebelum saya pergi ke Q&A, ada 3 soalan dah dipilih ni. Tadi ada orang minta tanyakan nama mirrorless kamera yang Akasia pakai, dia tak sempat ambil tadi. Dia tak sempat dengar tadi. Apa kamera mirrorless yang Akasia pakai, atau maybe kalau Akasia pakai SLR kan? Saya pakai mirrorless. Saya pakai Canon EOS. Mirrorless. Okay, dia tanya apa nama kamera mirrorless yang Akasia pakai tu. Dia tak sempat dengar tadi nama dia. Dengar saya okey ke? Ke line saya Okay, sekarang a little bit interruption. Dia mungkin ni kot on fly kan. Tengah turbulence. Canon EOS R. Tapi kalau korang nak, Canon pun ada Canon EOS RP, which is you get almost the same functions for slightly different budget range, for beginner range. So I think that's okay. I will post EOS R kan? I akan tulis kat komen. Kuatnya dia type tu. Dia punya keyboard 80-an tu. Dia dah tulis dah. Saya dah komen dah. Canon EOS R. Ataupun kalau korang nak Canon EOS RP. Akasia ada siap tulis kat dalam Facebook tu jawapan pula jenis kamera. Ada soalan lain ke? Syah, tak nampak. Lama pocket lah. Ada sekejap pakai silk. Tak apa, I think my line pun dah macam okay, tak apa. I boleh nampak korang. Tadi Syah nak share gambar kamera tu ke tak? Syah dia dah tulis nama kamera tu dalam Facebook chat. Oh, Facebook chat. Oh, okay. Saya tak buka. Mana Oh, tu. Canon EOS. Pun boleh. Aduh, tergeliat lidah kita ni. Lidah apa orang Perak ni. Canon EOS R dan Canon EOS RP. Apa beza antara dua ni? Canon EOS RP is the slightly cheaper model. Spec dia kurang sikit, tapi it's still a good enough camera for beginners. Macam kamera mirrorless ni, dia punya lens boleh tukar. Dari sistem dia. Lepas tu kalau korang ada lens lama pun, dia ada lens lama juga. So maksudnya lens SLR tu boleh pakai di interesting. Okay, kita pergi kepada Q&A. Saya dah dapat 3 soalan. Dia yang 3 soalan ni dia orang dapat hadiah lah sepatutnya lah. Kebanyakan soalan dia kata semua dah dibincangkan dalam talk. Okay. Soalan pertama daripada Farhana Ikmal Hisham. Okay, dia ada 2 soalan actually, tapi kita combine sekali lah. Yang part pertama, art is so subjective. Okay. And how do you deal with the imposter syndrome with dealing with critics? Imposter syndrome. How do you deal with imposter syndrome and how you deal with critics?
Haters. Maybe ini kembali kepada topik kita yang mula-mula tadi lah. Macam I cakap art of seeing apa semua kan dia subjektif semua kan, boleh develop ke tak. Jadi macam mana kita nak deal dengan orang yang copy, sindrom copy kita punya art ni, dan macam kita nak deal dengan critics. Okay, siapa nak jawabkan tu? Kot. I think imposter syndrome ni memang kita kadang-kadang memang you cannot escape rasa yang you're not good enough for something. Tapi that's where you have to believe in yourself lah. I think to succeed in anything, you have to convince your mentality that you can do this and keep improving yourself. Sebab jujur cakap dalam dunia ni, not everybody is going to like your work. Ada orang tanya, you ni layak ke jadi orang untuk Canon? You ni layak je ke buat content untuk iPhone macam tu kan? Akan jadi orang tanya macam tu. Tapi selagi you diberi peluang untuk buat karya tu, you should just do it. And even if you tak diberi peluang untuk orang audience di luar sana, you should just do it. So if it's something you enjoy doing, you will find a way. You every day you buat sikit pun an improvement. So apa? Pedulikan apa yang orang nak cakap. So do what matters to yourself first lah before do for others kan. Dia macam orang nak nyanyi kan tapi tak boleh nyanyi. Tapi nyanyi je lah. Betul. Walaupun tak sedap. Faham. Tapi kita sendiri kena ambil as positif lah, tak boleh lah nak macam tiba-tiba nak down ke ataupun mental block ke, sebab macam just kena kritik ke apa terus nak mental block ke apa ke, tak payahlah sampai macam tu. Dan tak boleh bongkak sangat, tak boleh lah macam milih dia ni tak apa-apa, aku tak boleh bongkak sangat juga. Betul, tak payah, just relax, lepas tu macam tak apalah, mungkin ada kelemahan aku kat mana-mana, improve. Dalam masa sama kalau dia nak kritik ke apa tu, kau macam okeylah tak apalah. So nak buat macam mana kan? Nak buat macam mana? Kalau dah tak suka. Okay, next soalan ni sangat bernas. How do you feel about previously untouched locations being overrun by tourists due to the popularity of travel photography? Is this worrying or just a natural progression? I rasa it's a natural progression. Contohnya macam, I rasa it's a natural progression. Contohnya macam Iceland, sebelum Game of Thrones di film, sebelum Dilwale, sebelum Justin Bieber buat music video, it was virtually unknown. And then sebelum pandemic, tourism was one of the biggest contributor to GDP Iceland. So diorang sebagai country, you cannot stop it from happening. And because it helps the economy juga. So you have to set up rules and regulations and management on how to manage the place. Macam control. Macam tak silap saya, Palawan. There's this island somewhere, I can't remember the name. Palawan, Philippines, yes. Tiap-tiap kali kalau turis nak masuk, dia kena chalk yang something like kena sign lah. Kata saya tak akan ruin the environment, saya akan jaga environment, saya akan respect the culture, something like that. So you kena sign. And kalau you breach it, kalau you destroy anything ke, even by accident, you will be fined. So I think systems like that have to be in place, because I rasa travelling and tourism is something that's key to creating a world where people are more informed, where orang boleh mengembangkan minda, orang boleh see different things in the world kan. I rasa kalau semua orang dalam dunia dapat peluang untuk travel, semua orang akan travel. Macam so, ni. Yes, enjoy but don't destroy, exactly. And photographer sebagai traveller pun, you sendiri kena jagalah. Macam bukan bodoh-bodoh je. Ya. Kena educate sekali. Bagi Banzar pula, ada masa, sebab kami bila sebut Instagrammer ni kaki explore sebenarnya. Kami akan naik motor ke round kampung, round apa, cari tempat spot-spot baru just nak capture scene tu. Kadang-kadang bila ada tempat baru ke tempat yang mungkin orang tahu tapi tak ramai yang tahu, kadang-kadang rasa macam bukan tak nak share, tapi sebab risau benda tu dirosakkan, sebab kita sayang how it is. Sebab orang sendiri saya dah pernah tengok dah macam mana satu-satu tempat tu rosak gara-gara terlalu
dibangunkan dalam industri pelancongan sampai orang ni buka gerai, orang ni buka gerai, orang ni buka gerai, jual air kelapa campak kat situ, jual air botol campak kat situ. So sakit hati melihat benda-benda tu dirosakkan. Jadi kadang-kadang rasa tak nak share. So kadang-kadang tu macam okay tak apalah, letak location daerah je. And then kalau dia orang betul-betul nak pergi, tanya. Sebab bukan niat kita tak nak bantu, nak bangunkan spot tu. Sebab rasa macam sayang lah kalau rosak ke, kalau jadi macam mana. So kalau nak tahu juga, sama ada PM that photographer, okay, Assalamualaikum, ni kat mana boleh ataupun ajak, boleh tak saya nak ikut abang pergi ke tempat tu ni. Be polite, sebab you nak tahu something, so be polite. Janganlah main terjah je, bro ni kat mana, macam sakit hati aku. I think this is one of the really important topic juga. I think orang-orang yang berkarya dalam travel industry pun like us, we should educate the public more on cara travel dengan beretika. Sebab kita rasa ini logik kan? Mana logik lah, macam pergi pantai tak payah buang sampah. Tapi berapa je orang sana buat sebab dia tak fikir macam tak ada tong sampah lah, buang je lah kat sini. Padahal simpan je lah dalam bag, buang kat tempat lain. Is this things that still needs to be shared. Dan mungkin lepas COVID ni, insyaAllah, there will be more initiative to teach people how to travel more sustainably. Peranan pihak berkuasa lah nak war-warkan tentang benda tu. Influencer, mobilegrapher. Influencer pun berperanan besar untuk educate ya. Okay. Jangan sebarang-sebarang. Yeah, okay. I agree actually. Part of it is natural progression and part of it can be very worrying juga sebab some places yang betul-betul raw kan, betul-betul natural kan, tapi kadang-kadang dirosakkan kan. Contohnya macam kebanyakan pulau-pulau yang kurang orang pergi, tiba-tiba macam sekali dia viral di Instagram, ramai pula orang pergi kan. So kita sebenarnya kena ada, dalam masa kita mempromosi itu, kita kena juga educate sekali, betul tak? Kita kena ingatkan juga diorang ni macam, saya suka baca ada satu hiker tu, saya lupa nama dia. Dia suka bagi tahu tempat-tempat baru yang dia pergi hike, tapi dia akan ingatkan juga macam tempat ini you all susah nak cari tempat buang air, susah nak buang sampah, pastikan bawa 1 bag extra, dia kata. Bawa balik. Bawa sampah you all tu balik, dia kata. So macam that is influencer punya inilah, educating the ni kan, dan dalam masa mempromosikan. Okay, soalan kedua daripada sebelum nak tambah soalan tu, nak tambah sikit lah. Selain daripada kita dengan basically dengan follower, macam bagi Banza, pihak berkuasa sendiri mungkin perlu dapatkan advice daripada orang yang sepatutnya, especially dalam landscape, dalam apa. Bila tempat tu diorang dah kenal pasti boleh dan berpotensi untuk dimajukan dalam ekonomi pelancongan, tolong dapatkan khidmat nasihat daripada pihak yang mungkin memang ada ilmu tentang architecture, tentang landscape. Jangan main kau pasang je. Aku geram lah. Minta maaf lah dengan tourism, pihak-pihak tourism ke pihak berkuasa yang jenis main pacak je. Apa tangga warna-warni macam tu? Tempat tu nature, kalau tak warna-warni, kau ingat apa? Faham. Macam rosak mata. Selama ni kita tengok view natural macam tu, tiba-tiba ada tangga warna-warni. Apa? So macam mungkinlah dapat khidmat nasihat daripada pihak sepatutnya macam mana nak make sure binaan yang terbina tu tidak merosakkan tak merosakkan view lah. Lebih integrasi lah, lebih dia kena ni berkait dengan architecture, dengan landscape, dengan apa ni jugalah, garden ke apa macam tu kan. Sebab kadang-kadang main bina je, rasa macam this is potential product untuk dijual. Banza Photoshop keluar. Hadap tangga. Oh, tangan hilang. Macam tu lah. Jadi kalau boleh pihak-pihak yang berkuasa ke apa ke, yang kawan-kawan dalam industri tourism ke apa, kalau anda yang bagi kata putus tu, tolonglah make sure jangan main bina je. Okay, terus.
Okey, soalan kedua daripada Irfan Zulkifli. Okey. Selain dari minat, apakah yang menjadi sumber inspirasi buat Abanza dan Akasia untuk terus go dalam bidang ini? Sumber inspirasi. For me, saya rasa dunia ni besar sangat. So ada lagi banyak benda yang kita tak tahu. Banyak benda yang boleh improvekan kita sebagai seorang manusia. Banyak lagi benda yang boleh mengajar kita macam mana nak conserve the place and then bring it back to Malaysia. Biasanya banyak benda lah. So I think that curiosity to explore keeps me forward. Macam akan ada benda yang korang tak akan sangka pun that you will get to experience to travel. Ya. Tu bagi Syah dia berdasarkan curiosity dia. Tapi bagi Banza pula, untuk nak buat benda ni kadang-kadang tu dia macam satu terapi tau for me. Especially dalam keadaan kita tengah pandemik ni. Ya. Bila dah macam sebelum ni border dibuka, kita dibenarkan merentas negeri. So Banza dapat peluang macam gambar yang Banza tunjuk tadi tu, Royal Belum. So Banza dapat peluang ke Royal Belum sama dengan Tourism Perak dan Gaya Travel sendiri. Dapat main air, dengar bunyi pokok, lepas tu kau bernafas dengan rasa segar, lepas tu kau boleh pegang kelak batang-batang pokok tu, kau sentuh. Ibarat you punya sense semua ni macam tu dah macam okay, tenang Zaniza, bertenang, just enjoy, just menikmati, just hargai nature semua. Jadi benda-benda macam ni buatkan okay, aku akan terus lagi berusaha untuk hasilkan artwork lagi ke. Penat macam mana trekking ke apa, ingat kan? Penat betul. Macam mana pun, tapi bila kita sampai kat waterfall, air terpecik ke apa benda-benda air waterfall tu dia punya macam lantak kau lah, basah ke apa ke, lantak kau lah. Tapi dia macam satu terapi untuk jagalah Mother Earth macam tu lah. Faham. Dramatik sebenarnya Zaniza. Okey, itu dia sumber inspirasi Akasia dan Banza, dan sumber inspirasi saya, okey tak perlulah sebab saya moderator je. Okey, soalan ketiga daripada Nur Azira Wahab. Okey, rasanya dia ni baru kahwin ni. So, Nur Azira Wahab nak tahu dia opinion on the best place for a honeymoon in Malaysia and outside of Malaysia. What's your input? Honeymoon. Saya tak pernah pergi honeymoon. Kan? Lepas tu bila nak cakap tu terus macam sedih pula. Aku dah sendu. Aduh kan. Soalan honeymoon. Aduh. Tiga-tiga orang ni single ni. Aduh, macam mana ni? Honeymoon. Saya rasa Gaya Travel mesti ada suggestion untuk ini. Saya rasa Gaya Travel dekat website kita ada, boleh masuk ke www.gayatravel.com.my, ada ruang search honeymoon. Ada beberapa cadangan honeymoon di laman web Gaya Travel. Okay, biar I bagi suggestion. Okay, bagi suggestion Wazza. Kalau untuk honeymoon, okay, sebab saya suka pergi Sabah, Terengganu, memang favourite lah kan, Sabah dengan Terengganu ni. Perak baru je jadi favourite list saya. So untuk honeymoon saya recommendkan ke Terengganu. Makan pun sedap, kau nak makan apa pun semua ada kat sana, sedap. Lepas tu kalau nak driving pun saya rasa tak adalah dia hektik sangat jalan ni kan. And then pergi kat Stiu tu, stay kat Terapuri. Tu bagi saya personally Terapuri sangat romantik weh. Rumah-rumah lama, rumah kayu dari zaman silam tu, dia actually ada rumah-rumah tu yang memang istana itself. So even the word Terapuri tu apa, kingdom kan, tak salah. Terapuri, the kingdom of palaces. The kingdom of palaces. So Terapuri. So nanti Google lah Terapuri. Terapuri. Dia berada di Kampung Penarik, Setiu. Itu memang romantik. Tempat tu memang dia tak adalah terus. Magical. Betul. Magical, semua segala ke. Betul, tempat tu memang betul-betul dalam kawasan kampung nelayan yang memang pokok kelapa, tak ada gangguan bandar, pembangunan dan rumah kayu. Penginapan tu adalah rumah kayu. Betul. Okay, kalau macam tu lah kita jawab dah honeymoon juga. Kalau Banza dah jawab tadi tu kan, Terengganu dengan Syah.
you have been to Europe kan, definitely you can identify one or two places yang you rasa macam romantic sangat Romantic. untuk pergi. So tempat romantik ni sesuai untuk honeymoon ni kan. Dating. Nak dating I kan. rasa kalau mungkin yang I pernah pergi lah, mungkin antara Italy dengan Maldives. Maldives. Italy sebab dia ada banyak tempat makanan yang sedap. Lepas tu dia punya history tu sangat rich. Lepas tu korang boleh jalan kat Piazza, tengok Colosseum, korang boleh pergi Tuscany, drive through the countryside, makan cheese, tengok sunset. Korang boleh pergi Santorini. Santorini kan famous kan, tengok sunset kat the Crete punya apa tu, punya scene. Lepas tu rumah semua putih-putih. So I think and Maldives lah, ramai kan orang di Maldives. Masa saya pergi Maldives, saya pergi untuk kerja. So tak fikir apa-apa sangat pun, tahu pasal Maldives pun sebab Maldives nampak macam orang pergi honeymoon kan. Okay, tempat laut, okay whatever lah. Tapi bila saya sampai sana, tengah-tengah malam pun laut dia nampak biru. Laut ni Tengah malam pun. Tengah malam pun. Sebab nak pergi daripada airport, nak pergi hotel, kena naik boat. Sebab dia semua islands. So bila bangun pagi tu nampak air yang sangat biru, sangat jernih, dan nangis. Lepas tu macam nangis sebab kenapa saya pergi sana korang. Macam ni dia tanya Prague macam sesuai tak untuk honeymoon? Yeah, Prague is beautiful too. I think Europe in general is very romantic. All the buildings, the sunset. Europe, korang pergi time August, September lah. Sebab tak sejuk sangat, tak panas sangat. Just after the best. Tapi yang penting buat research sikit lah kan Syah kan. Jangan menginap kat tempat yang penuh ramai orang. Tapi kat Malaysia mungkin Cameron Highland kot. Kalau nak rasa overseas. Oh kat Malaysia. Cameron Highland macam best je. Dapat tengok dekat plantations. Ada banyak European punya building lagi kan. Old building. Actually itulah tempat dating Syah weh. Wah, katakan. Actually siapa yang teringin nak merasa pengalaman macam Santorini tu tapi dengan bukanlah nak kata cheap sikit pula tapi macam dengan bajet yang lebih mampu Ekonomi. sikit, lebih ekonomi. Actually dia bukanlah ekonomi pun sebenarnya tetapi dia lebih dekat dengan kita actually. Di Labuan Bajo, familiar tak Labuan Bajo? Labuan Bajo Flores Indonesia yang berada di Nusa Tenggara Timur. Memang diorang okay lah, you might argue that is copycatting ke something, copycat ke apa. Tapi I've been there, tapi macam masa tu tak ada lagi rasa-rasa Santorini tu. Tapi sekarang diorang dah ada buat development baru di lereng bukit tu macam facing up the Komodo Islands punya selat tu. So kalau nak pengalaman Santorini tu boleh pergi ke Labuan Bajo. Okay. I totally recommend pergi ke Flores. Ataupun kalau nak feeling Maldives, tak dapat pergi Maldives, pergi je Kapalai Sabah. Yes, Kapalai Sabah. Lawa gila yang macam speechless pergi sana. Kapalai Sabah. Okay, last ni untuk Bangsa last question. Which industry approaches you the most? The travel industry or gadget industry? Daripada amenities wings. Travel industry. Penting soalan ni ya. Travel industry kot sebab kalau tak ada pandemik tu alhamdulillah sebelum ni dah macam-macam jugalah peluang tu kan. Saya pun macam tak sangka, bagi saya bersyukur. Jadi saya dapat tawaran tu banyak dalam bidang travel industry, hotel, airlines, tourism board. So macam semuanya amount dollar kan. Jadi macam alhamdulillah. Jadi cuma harap-harap pandemik ni cepat selesai supaya saya boleh continue balik. Okay, nampaknya kita saya dah tak sedar sejam setengah lebih 90 minit dah. Okay, saya dah diberi isyarat untuk conclude sekarang. Okay. Kami pun nak landing dah, Ed. Itulah pasal. Okay, ada last word tak daripada Syah dengan Banza? Syah dulu lah. Last word
Dia cakap untuk siapa-siapa yang ingin berkarya dalam bidang fotografi di luar sana, tak kisahlah device apa jenis apa korang guna. Keep the curiosity alive and keep exploring. Daripada saya pula kepada rakan-rakan yang selalu support saya ucapkan thank you, terima kasih, I love you all. And then kepada and then kepada korang yang masih terfikir antara nak sama ada phone ke, kamera ke, tu terserah kepada bajet masing-masing, terserah kepada korang nak macam mana. Tapi kalau Banza sendiri memang I pakai phone je lah. Kamera tak nampak. Okay. Pakai phone je. Sebab yang kecil ni senang sikit sebab dalam satu tangan je. Yang gerabak ni sebab dia ada setup yang best. So kena ada dua-dua supaya senang. So bawa keluar daripada poket terus ambil. Nak charge pun senang. Sebab saya tak suka benda leceh-leceh. So itu saya. So thank you pada pihak Gaya sebab jemput saya hari ni. Yes. Thank you Gaya. Okay, saya mewakili Gaya Travel Magazine. Saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Akasia dan juga Abang Zaniza kerana sudi jadi tetamu jemputan kita. Actually ini adalah episod pertama kesinambungan kepada Gaya Live yang sebelum ni. So ini adalah episod ke-25. Kita nak cuba secara live dari rumah pula kita katakan kan. So apa kita dapat rungkaikan pada hari apa dia? You seorang je kat rumah? Oh, I seorang. Yelah, I lah ni berita langsung dari rumahnya. You order daripada kapal terbang. Okay, hari ni kita dapat rungkaikan rupanya dari dalam industri fotografi sendiri ada mobilografi, ada fotografi, ada perbezaan kamera apa semua kan. And then kita juga tahu ada perbezaan dari segi skill tu rupanya some art we can develop actually like art of seeing, like the rule of third kan. And then hari ni juga kita banyak berkongsi tentang betapa pentingnya dan integratednya fotografi dan travel industry, betul tak? Yes. So kami bertiga juga ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada anda semua yang terus menonton sama 90 minit ni. Kita orang plan 45 minit tapi dia jadi 90 minit sebab seronok pula bersembang kan. Lama tak jumpa kan. Dan terima kasih kepada anda yang teruskan berkongsi dan juga berkongsikan kita punya live ni dan juga yang rajin komen kat bawah ni. Siapa yang terpilih tu komen tu akan dihubungi sendiri nanti oleh Gaya Travel. And hopefully kita akan jumpa semula dalam masa 2 minggu, maybe dengan guest yang lain, dengan topik yang baru. And let's hope we all get vaccinated very soon and we get the freedom to travel again very soon. Memang life tak boleh back to normal tetapi we hope we can be the life can be as normal as possible, betul tak? Betul. Okay, Gaya Travel juga ingin mengucapkan good luck and selamat berjaya kepada Syah dan Zaniza dan hopefully kita akan travel sekali lagi bersama. Okay? Yeah. Tak sempat nak travel sama, nak berlari-lari walaupun kau kena pakai mask lah, tak kau lah janji dapat travel balik. Janji dapat travel dan tengok balik dunia luar kan. Dah tepu dah ni kan. Okay, terima kasih dan selamat petang dan selamat hari Minggu kepada semua. Goodbye. Thank you penerbangan Gaya Travel. Oh, dah mendarat dah? Wow. Okay. Wow. Pasakan telekledar dipadamkan dan pesawat berhenti sepenuhnya. Berhati-hati ketika membuka ruang penyimpanan di atas. Anda dibenarkan memasang tali pembimbing Sedih lah dia sebenarnya bukan excited, sedih. Oh my god, I miss this. Syah dah sampai ke? Mazhar Dah. Kepada warga negara kami mengucapkan selamat pulang. Okay, bye. Bye. Terima
kasih, semoga anda peroleh manfaat melalui perkongsian itu tadi. Mahu dapatkan majalah dan baju eksklusif Gaya Travel Magazine? Tak perlu keluar rumah sebab kami kini di Shopee. Ikuti juga kami di Facebook, Instagram, Twitter, TikTok dan YouTube untuk lebih banyak kandungan kembara. Jumpa lagi!